Salam sejahtera. Adakah Speaker Dewan Rakyat akan letak jawatan selepas diasak bertubi-tubi oleh para pembangkang, para penganalisis politik, dan juga para pemerhati politik, para pengikut politik di Malaysia? Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, baru-baru ini telah membuat keputusan yang paling panas sekali apabila beliau tidak mengosongkan 6 kerusi parlimen bekas ahli bersatu. Ini kerana antara sebab yang dinyatakan oleh Johari Abdul, katanya Perlembagaan Parti Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, ada orang kata, ada yang mendesak supaya Johari Abdul tetap jangan buat U-turn. Kebanyakan ya, 80% netizen, khususnya para penyokong Kerajaan Pakatan Harapan, mengatakan supaya Johari Abdul jangan dipengaruhi oleh sesiapapun, kerana anda ialah pemutus yang sebenar dan dia tidak boleh dicampur adukan dengan mahkamah, kata mereka. Dan ada juga kata, tentulah keputusan akan memihak kepada kerajaan. Bagaimana kalau Perikatan Nasional pula yang ada Speaker Dewan Rakyat mereka? Mereka pasti juga akan membuat keputusan yang sama, kata netizen. Jangan pura-pura tak tahu pula, kata mereka. Ada juga yang mendesak supaya Johari Abdul letak jawatan atau ditukar. Antaranya ialah salah seorang yang paling galak sekali supaya Johari Abdul digantikan dan letak jawatan ialah bekas peguam Najib Tun Razak, Zaid Ibrahim. Wah, dia kata gantikan dengan speaker lebih adil, merujuk kepada Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat. Secara peribadi, ramai orang tak setuju supaya mengikut telunjuk kepada Zaid Ibrahim ni. Kerana ada yang kata Zaid Ibrahim ni sebenarnya bercakap atas kapasiti kepentingan beliau. Bukan untuk kepentingan negara pun. Kalau untuk kepentingan negara, dia patut berdiri sebagai orang yang bebas. Tapi nampaknya dia ini pro kepada siapa. Anda tahu dia pro kepada siapa. Itu sebabnya dia mahu digantikan Speaker Dewan Rakyat tu. Bagi anda yang memandang itu sebagai betul, mungkin anda juga adalah orang yang pro kepada pembangkang. Yang di Pertua Dewan Rakyat atau Speaker perlu diganti dengan individu yang tidak berat sebelah dan bersikap lebih adil, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Muhammad Zaid Ibrahim. Tiada undang-undang atau peraturan mampu menggantikan etika dan tingkah laku kerana fungsi institusi kerajaan termasuk parlimen hanya boleh berlaku apabila mempunyai penjawat awam yang jujur dalam menjalankan tanggungjawab, katanya. Jadi, makna katanya ini ialah, adakah beliau menuduh Speaker Dewan Rakyat yang ada sekarang itu tidak bertanggungjawab dan tidak jujur? Siapa yang dia maksudkan jujur? Nak tanyalah, kalaulah dia ini, Zaid Ibrahim ni jadi Speaker Dewan Rakyat, agak-agaknya nanti apa keputusan dia? Kalaulah Zaid Ibrahim ini menggantikan Johari Abdul ketika memutuskan kes berkait 6 ahli parlimen itu dan dia pula adalah ahli ataupun daripada kerajaan yang ada sekarang. Agak-agak apa keputusan Zaid Ibrahim? Kamu jawablah sendiri. Anda pasti tahu jawapannya. Mesti sama punyalah, kan? Sekarang ni dia pro kepada Perikatan Nasional. Itu sebab dia cakap tak adil. Saudara, Timbalan Presiden UMNO, menurut Zaid Ibrahim, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Naib Presidennya Datuk Seri Johari Abdul Ghani sudah bersuara mengenai cara Speaker Tan Sri Johari mengendalikan Akta Anti Lompat Parti. Kedua-dua mengulas secara kritis dan sopan untuk tidak mengecewakan pemimpin atas. Muhammad cadang kaji semula Akta Anti Lompat Parti dan pilihan raya semula atau recall election ia alternatif baik, tetapi kita tak mampu, katanya. Begitulah cara yang betul Zaid Ibrahim. Kaji semula Akta Anti Lompat Parti itu. Kaji semula. Tapi untuk mengosongkannya, nak bagi tahu itu merugikan negara. Berapa juta duit rakyat hilang. Berapa juta duit rakyat
yang sepatutnya untuk pembangunan digunakan untuk pilihan raya yang bobrok itu. Kamu juga orang-orang politik yang buatkan. Johari pula meminta kerajaan perkasa akta ini bagi mengelak kelompangan, masalah teknikal atau kekurangan dalam peruntungan sedia ada. Katanya, lompat parti boleh menakutkan pelabur. Betul lah tuh. Nak tanya siapa yang sebenarnya suka lompat parti itu? Siapa yang memulakan langkah Sheraton? Itu Zaid Ibrahim. Karena tanyalah siapa orang-orang itu. Jika UMNO merasa yakin dengan isu ini, kerajaan Madani tiada pilihan lain kecuali membenarkan Parlimen memilih Speaker Dewan Rakyat yang baru, katanya menerusi hantaran di X pada Ahad. Sebelum ini, Muhammad ketika sidang akbar selepas perasmian mesyuarat, katanya memaklumkan andai recall election dilaksanakan, kuasa pemilihan diberikan semula kepada rakyat bagi mengekang tindakan lompat parti wakil rakyat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang paling menarik. Apabila Lim Guan Eng mendedahkan satu lagi perkara yang telah dilakukan semasa zaman Muhyiddin. Kalau beberapa hari yang lepas, perkara paling tular berkaitan dengan perbuatan Muhyiddin sewaktu dia menjadi Perdana Menteri ialah berkait dengan akta anti lompat parti, yang mana pada waktu itu kerajaan pimpinan Muhyiddin Perikatan Nasional tidak meluluskan atau menolak usul supaya mana-mana ahli parlimen yang dipecat daripada parti atau berlainan pendapat ataupun berlainan sokongan dengan kepimpinan utama parti dianggap dianggap telah melompat parti. Bersatu pada waktu itu menolak usul tersebut, dan kini mereka terkena dengan perangkap sendiri. Disebut sebagai perangkap kerana netizen kata pada waktu itu Muhyiddin tidak menyokong akta anti lompat parti yang dipecat itu sebagai lompat parti, atau yang menyokong berlainan dengan kepimpinan sebagai lompat parti, kerana pada waktu itu kata netizen ataupun kata pemerhati politik, kata mereka pada waktu itu kata mereka Muhyiddin mungkin mengharapkan sokongan SD daripada ahli-ahli parlimen, terutamanya daripada UMNO. Jadi itu sebabnya dia tidak menyokong usul akta lompat parti bagi yang terpecat. Tapi rupa-rupanya tidak juga berhasil kerana tak cukup jumlah. Yang lebih teruk lagi ialah semua parti yang ada di Malaysia telah menggubal peraturan perlembagaan mereka sehingga tidak akan berlaku perkara yang berlaku kepada Parti Bersatu. Hanya Parti Bersatu yang tidak membuat pindaan lebih awal. Mereka hanya buat pindaan perlembagaan parti mereka selepas mereka terkena oleh 6 ahli parlimen mereka yang berpaling tada. Kali ini, satu lagi pendedahan yang berlaku pada zaman Muhyiddin, iaitu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dibatal pada zaman Muhyiddin. Rupa-rupanya kalau selama ini anda pernah dengar tentang kononnya pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari kerana kekejaman Anwar Ibrahim, kanmu silap. Rupa-rupanya kata Lim Guan Eng, ia sudah dibatal pada zaman Muhyiddin. Lim Guan Eng pada perbicaraan kes saman fitnah berhujah pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari telah dilakukan semasa pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, iaitu Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng juga menolak dakwaan Muhyiddin bahawa pembatalan itu dilakukan semasa dia menjadi Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018. Planatif, Lim membuat bantahan itu dalam kenyataan pembukaannya untuk perbicaraan mahkamah hari ini ke atas saman fitnahnya terhadap defendant Muhyiddin Yassin. Lim menerajui Kementerian Keuangan dari Mei 2018 hingga Februari tahun 2020. Selepas Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin menerajui Kerajaan Perikatan Nasional dari Mac 2020 hingga Ogos 2021.
Dalam kenyataan pembukaan perbicaraan hari ini, hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Lim Guan Eng mendakwa surat bertarik 5 Februari 2021 daripada ahli perniagaan Syed Mokhtar Al-Bukhari kepada Muhyiddin menunjukkan pembatalan itu berlaku semasa pentadbiran defendant. Pelanati menegaskan bahawa surat pengerusi yayasan berkenaan menyebut bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN baru-baru ini membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf kelulusan Kementerian Kewangan. Surat ini akan menunjukkan gambaran yang jelas bahawa isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari dibuat ketika defendant sendiri menjadi Perdana Menteri. Perkataan yang digunakan oleh Syed Mokhtar adalah padat dan tepat, iaitu baru-baru ini. Baru-baru ini hanya boleh bermakna baru-baru ini dan berdasarkan surat bertarik 5 Februari tahun 2021, ia hanya boleh bermakna pembatalan itu berlaku ketika defendant menjadi Perdana Menteri, kata Lim Guan Eng. Ahli Parlimen Bagan itu berhujah surat berkenaan tidak pun menyatakan dirinya atau pentadbiran PH sebelum ini sebagai bertanggungjawab terhadap pembatalan status pengecualian cukai. Lim berkata ini walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 21 Mac tahun lepas menafikan dakwaan itu. Memandangkan defendant tahu atau sepatutnya mengetahui kandungan surat yang dikeluarkan oleh Syed Mokhtar kepada defendant, satu-satunya penjelasan mengapa defendant terus mengeluarkan kenyataan fitnah secara terang-terangan dengan menyerang Planatif adalah kerana survival politik defendant, hujah Lim. Planatif dijangka di soal balas di mahkamah kemudian oleh pasukan peguam Muhyiddin. Prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Roz Mawar Rozian disambung petang ini. Pada 27 Mac tahun lalu, Lim memfail red saman terhadap Muhyiddin. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata, satu lagi ahli parlimen hilang sementara di Dewan Rakyat. Ini apabila tindakan ahli parlimen Pendang yang menuduh Raya sebagai anti-Islam telah mendapat padah. Beliau telah pun digantung serta-merta daripada hadir Dewan Rakyat selama 3 hari. Netizen ada yang marah, ada yang gembira. Bagi yang marah, kata mereka, 3 hari tidak digantung itu dapat gaji ke tidak? Dapat allowance ke tidak? Kalau dapat allowance itu rugi, kata mereka. Dapat gaji sepatutnya dipotong 3 hari. Kiralah, bahagilah gaji itu, bahagi dengan 30 hari, dapatlah gaji harian. Gaji harian yang tak hadir digantung itu patut dipotong, kata mereka. Kerana dia tak hadir bukan kena sakit, tapi kerana tindakan menuduh rakan seperjuangan dalam ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sebagai anti-Islam. Tiada bukti, tiada kenyataan dan perkara itu memang sensitif. Hari ini, padah menggunakan perkataan anti-Islam terhadap seorang anggota Dewan Rakyat daripada parti kerajaan, Datuk Awang Hashim dari PN Pendang, hari ini diarahkan meninggalkan Dewan Rakyat serta-merta. Keputusan itu dibuat Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mat Noor selepas Awang enggan menarik balik kenyataan yang ditujukan kepada RSN Raya PH Jelutung dengan ahli parlimen Pendang itu turut digantung 3 hari daripada menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Ada netizen kata, kenapa gantung 3 hari saja? Kerana ahli parlimen Pendang ini sudah banyak kali, kata netizen, mengganggu perbahasan, suka mencela, suka mengganggu perbahasan sehingga perbahasan menjadi tidak bermakna lagi. Kerana hanya membuang masa. Kelihatan seakan-akan Dewan Rakyat jadi zoo pula, kata netizen. Oleh sebab itulah mereka mahu supaya kenapa alang-alang 3 hari bagi terus 3 tahun, kata mereka. Mereka mahu supaya ahli parlimen Pendang yang sering kali mengganggu perbahasan itu digantung 3 tahun bukan 3 hari. Tapi harus diingat, dalam Dewan Rakyat ada peraturannya, tak boleh ikut sesuka hati,
Tak boleh tuduh orang sesuka hati, tak boleh juga gantung sesuka hati. Terdahulu, perkataan anti-Islam itu mencetus situasi kecoh selepas Raya bersama beberapa ahli parlimen DAP bangkit mendesak Awang menarik semula kenyataan dengan menyifatkan tuduhan dibuat itu sebagai amat serius. Ramli bagaimanapun meminta semua wakil rakyat berhenti menuduh antara satu sama lain sambil mengingatkan ia menjadi tontonan di luar sebelum mengarahkan Awang menarik semula tuduhan terbabit. Pendang hendak tarik balik atau tidak kenyataan berkait anti-Islam. Berikutan Pendang bertegas enggan menarik balik dengan sedemikian bentera 3 hari keluar katanya. Kenyataan anti-Islam ditujukan Awang selepas Raya mencela dan membangkitkan peraturan 36 dalam kurungan 4 atas kesalahan dilakukan ahli Dewan Rakyat yang menggunakan bahasa kurang sopan serta sangkaan jahat. Ia susulan tindakan ahli parlimen pembangkang yang mengeluarkan kenyataan menghina Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul minggu lalu dengan menggunakan istilah postman selain julukan 6 Jahanam yang merujuk kepada 6 bekas wakil rakyat bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu. Pendang merujuk 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan menggunakan perkataan 6 Jahanam. Ketika itu saya tegur kerana beliau wakil PAS dan beragama Islam, maka tidak teratur dan tidak baik untuk beliau merujuk 6 orang itu sebagai 6 Jahanam, kata Raya. Raya memaklumkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga mengeluarkan kenyataan menghina Dewan dengan meminta timbalan Speaker supaya bertindak secara tidak berkepentingan. Katanya beliau turut mempersoalkan tindakan mereka yang menghina majlis apabila membuat kenyataan terbabit dan terus keluar daripada Dewan. Hari ini mereka muncul, mereka pakai satu lilatan putih. Entah apa perlunya, tetapi bolehkah mereka menghina majlis, keluar kenyataan dan terus keluar Dewan, katanya. Ramli kemudian meminta Raya mengusulkan perkara itu kepada Dewan sebelum ia diputuskan oleh Speaker Dewan Rakyat. Raya membangkitkan peraturan 36 dalam kurungan 4 selain kurungan 6 dan kurungan 12 daripada apa pertimbangan saya. Semua ini berlaku minggu lepas, jadi setiap yang berhormat berhak membaca isu dalam aspek peraturan. Dengan demikian, saya usulkan jelutong tolong spesifik dan usulkan pada Dewan biar majlis dipengerusikan Speaker membuat keputusan, katanya. Awang kemudiannya mencela membangkitkan peraturan Dewan 36 dalam kurungan 6 berikutan namanya disebut sebelum menuduh Raya sebagai anti-Islam sebelum diminta ahli parlimen DAP itu supaya menarik semula tuduhan terbabit. Ahli parlimen Pendang itu mempertahankan tindakannya dengan mengaitkan kenyataan Raya yang mempertikai tindakan kerajaan negeri Kedah tidak meluluskan lesen premis judi di Kedah sebagai anti-Islam. Sebab dia sebut nama saya berkenan 6 Jahanam, memanglah mereka itu Jahanam, katanya. Bila Jahanam, Raya kaitkan dengan Islam, hari itu pun dia bangkit apa orang Islam macam ni. Dia ni anti-Islam, dia nak opposite, bertentangan, balik supaya orang berfikir dia anti-Islam sebab itu membela orang main judi di Kedah, kata Pendang lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera. Isham Jalil membuat kenyataan yang bagi orang-orang politik, kata mereka itu kenyataan separuh gila. Manakan tidak, dia mengajak Tokmat, Tokmat untuk keluar parti UMNO. Keluar parti UMNO pula. Untuk membuat UMNO keluar daripada kerajaan. Kata beliau, sebelum itu, Isham Jalil menggesa Muhammad Hassan atau Tokmat membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai bekas ahli UMNO yang telah keluar parti. Isham Jalil ni dia lupakah? Ini adalah tentang anti lompat parti. Kalau Zahid Hamidi masih presiden, mustahil mereka nak mau keluar daripada kerajaan. Tapi kalau Isham Jalil kata Tokmat membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, kalau Zahid tak mau macam mana? Aduh, apalah Isham Jalil ni kan.
Kata Isam Jalil, banyak akar umbi UMNO yang original akan sokong. Mereka tak nak dengan Zahid Hamidi. Katanya lagi, sebenarnya tak tahulah sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh Isam Jalil ini. Mungkin dia hanya bercakap di perspektifnya, di sudutnya sendiri. Kata Isam Jalil lagi, dia mahu supaya Tokmat lawan presiden. Nah, ini adalah DNA menghasut supaya melawan kepimpinan. Bayangkan, kalau itu ada dalam parti UMNO selama-lamanya. Menghasut untuk lawan bos, menghasut untuk lawan bos. Sampai bila lah kan UMNO akan dapat bersatu? Sampai bila agak-agak UMNO, Barisan Nasional mampu bangkitkah kalau ada orang-orang seperti ini yang suka menghasut supaya lawan bos? Inilah ciri-ciri Isam Jalil yang sebenarnya patut pun dipecat UMNO. Lawan bos, dia hasut Tokmat supaya lawan bos, yaitu lawan presiden mereka sendiri, yaitu Zahid Hamidi. Itulah cara yang betul-betul tak masuk akal. Isam Jalil menggesa supaya Tokmat cepat-cepat keluar daripada kerajaan, membawa UMNO keluar daripada kerajaan. Katanya UMNO tidak sepatutnya menunggu lama. Tak perlu tunggu lama lagi untuk buat keputusan kerana undi Melayu akan berpecah jika mereka memilih untuk bertanding menentang PH dan PN pada pilihan raya umum ke-16 katanya. Nak tanya Isam Jalil sudah buat analisis kah tidak? Kalau UMNO keluar daripada kerajaan sekarang, nak bersama dengan siapa? Adakah maksud Isam Jalil mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional? Bila masuk Perikatan Nasional bagi kerusi kepada UMNO. Nak tanyalah nih, UMNO dapat kerusi berapa daripada bersatu, daripada PAS? Semuanya berlandaskan satu kaum, yaitu Melayu. Jadi nak bagi kerusi kepada siapa? Adakah Isam Jalil terfikir itu? Dan kalau pecah undi kan itu bagus. Nanti kalau tak pecah undi, siapa dapat undi? Anda fikirkanlah sendiri. Itu sebabnya PH dan Barisan Nasional perlu kekal bekerja sama. Kerana kita sedar UMNO, Barisan Nasional sehingga sekarang ini perlu diperkukuhkan dahulu. Belum sekuat seperti dahulu. Ini hasutan Isam Jalil kepada Tokmat. Dia kata kalau awak nak follow, buat keputusan sekarang. Keluar daripada kerajaan perpaduan, join kita sekarang katanya. Nak join kamu buat apa? Aduh, aku terpikir jugalah kan. Kalau Tokmat betul-betul lah follow apa yang Isam Jalil kata ni. Tokmat ni ikut hasutan, ikut telunjuk Isam Jalil kah? Takkanlah Tokmat nak ikut pula telunjuk Isam Jalil. Nak join dia. Jadi sudah join dengan dia, nak buat apa? Itu yang kita nak tanyalah kan. Dalam masa 3 tahun ni, selepas join dengan Isam Jalil, apa yang mereka buat? Apa yang mereka nak buat? Apa yang mereka nak buat? Terdahulu Muhammad dilapor sebagai berkata, tiada jaminan UMNO akan bersama dengan gabungan parti lain pada PRU 16. Tapi sebenarnya sebelum ini Tokmat Hasan dia kata kita akan kuatkan terlebih dahulu UMNO, barulah kita akan bergerak secara solo. Tiada mustahil untuk UMNO bergerak solo, kata Tokmat. Tapi buat masa ini mereka akan kuatkan dahulu saf kepimpinan UMNO. Itu yang tepat, itulah yang betul. Jawaban Tokmat itu tepat sekali. Jangan ikut hasutan Isam Jalil yang mahu supaya mereka Tokmat membawa keluar kerajaan, membawa UMNO keluar daripada kerajaan. Sebab kalau mereka keluar daripada UMNO, daripada kerajaan, saya rasa UMNO akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Sangat kritikal. Tak tahulah apa pendapat anda semua, tinggalkan komen anda.